Ada. Coba kita lihat. Apa dia? Mohon pada yang di luar tu kalau masuk ke dalam ni ya. Sama-sama kita kuliah. Pastilah. Minta apa tu jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimati Tuan Imam, yang dihormati juga Al-Fadhil Ustaz Ani bin Haji Salim penceramah kita pada malam ini, yang dihormati juga penasihat Surau Tinggi Datuk Haji Agas, ketua kampung, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bersama berkumpul di surau ini dalam satu majlis yang kita rancang yang berkerama yaitu Isra Mi'raj untuk tahun ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, penceramah kita sudi datang ke surau kita ini buat pertama kali ini. Jadi saya mohonlah kepada tuan nanti menerangkan sedikitlah dia dari mana atau mana dia kuranglah dia datang sikitlah ya untuk pengetahuan kami di sini. Jadi sebelum kita mulakan kuliah kita pada malam ini, saya dengan rasa bangga hati dan mengucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan yang dan puan-puan yang menyumbang bermacam-macam bentuk, sama ada tuangan, barangan ataupun dari segi idea yang diberikan pada pihak pengurusan surau. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan di atas kali tersebut. Jadi semoga apa yang dibuat agar Allah membalas kepada itu. Jadi dengan tanpa banyak masa, saya mempersilakan Ustaz untuk memulakan kuliah kita pada malam ini. Itu terpulanglah pada Ustaz untuk berhenti bila ya. Jadi terpulanglah kalau ada terlampau kita berhenti. Jadi ya. Dengan bagaimana silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuhrujuni min zulmatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka ta'lamul ghuyub. Allahu la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu hazan idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah,
Sesungguhnya kami ini manusia yang tidak mengerti apa-apa kecuali dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'sir bi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan pengacara majlis, yang saya muliakan sahabat saya yang bertanggungjawab menyebut saya di sini, iaitu saudara Rafi bin Makno. Yang saya muliakan datuk-datuk, seterusnya Tuan Imam, Tuan Muazzin Barisan Alijah Tuan Kuasa Surau Tinggi Seriti Tengah, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan umur untuk kita berada pada bulan yang begitu mulia, iaitu bulan Rajab. Yang kita harapkan bulan ini adalah bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dengan itulah tidak pernah kita meninggalkan membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami agar dapat kami bertemu dengan bulan Ramadan. Wa'inna ala siyami wal qiyami wa qiraatil Quran, dan bantulah kami untuk berpuasa pada bulan Ramadan dan juga qiyam pada malamnya, dan juga membaca Al-Quran. Jadi saya diminta oleh tuan pengacara tadi itu untuk bertaaruf, berkenalan. Sebab mungkin ada yang belum kenal siapa saya. Jadi kalau terlajak cakap Lumpur tu sebab dah biasa lah tuan-tuan. Lama tak cakap bahasa kita ni. Sebab lama tak dijemput berceramah di tempat sendiri. Kita bertaaruf tuan-tuan. Saya Muhammad Hanif bin Haji Muhammad Sadiq, orang sini juga, orang TK juga, yang telah meninggalkan kampung halamannya untuk menyebarkan risalah Rasulullah SAW, yang mana saya banyak mengajar di Selangor, di Kuala Lumpur, ada juga di Negeri Sembilan dinilai perdana, dan juga mengadakan majlis-majlis pengajian berkitab, semuanya berkitab, dan majlis ta'lim, majlis selawat, majlis qasidah, majlis burdah, dan berbagai-bagai lagi majlis. Yang mana pertamanya, kalau dulu waktu saya kecil dulu tuan-tuan, saya dihantar oleh arwah ayah saya, tuan guru iaitu Haji Muhammad Saleh, almarhum Haji Muhammad Saleh bin Jawal, yang mana rumahnya itu depan asrama anak yatim yang dibuat oleh Datuk Khalid di Batu Rikir tu. Jadi ketika pindah ke sini itu, saya dihantar oleh ayah saya berguru, belajar dengan Tuan Guru Haji Abdul Majid Abdul Karim rahimahullah ta'ala, yang mengasaskan Pondok Al-Majidiyah pada malam harinya tu. Cuma 2 orang saja anak murid dia, saya dengan cucu dia. Orang lain dia tak terima. Tuan guru dulu tuan-tuan, payah nak menerima anak murid. Dulu punya tuan guru, tak ramai anak murid dia, 2 orang je dia terima, saya dengan cucu dia. Kemudian apabila saya berhijrah ke Kuala Lumpur pula, banyaklah bertelaki, di antara dengan Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Maki Hafizullah Ta'ala, almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam Al-Maliki rahimahullah ta'ala, Tuan Guru Syekh Husnin Ginting, salah seorang ulama daripada Tanah Seberang, Kiai Idrus Ramli radhiyallahu ta'ala, yang merupakan guru akidah kepada saya. Kemudiannya beberapa ulama Fatani, seumpama Tuan Guru Babali iaitu Haji Ghazali Sekam, dan juga Tuan Guru Baba Ismail Panjang daripada Fatani. Jadi banyak itu bertalaki dengan kitab.
bertalaki dengan kitab, maka itulah kalau di sana tu kebanyakannya mengajar berkitab lah, mengambil kitab-kitab baru ulama terlebih dahulu untuk kita mengambil keberkatan daripada karangan para ulama, lalu kita mensyarahkan kitab tersebut. Adapun pada malam ini berbeza, bersyarah. Saya ni sebenarnya tak pandai bersyarah tuan-tuan, sebab mengajar kitab. Jadi kalau ada salah silap tu minta maaf lah. Sebab kadang-kadang tergelincir lidah kita itu dalam bersyarah, yang menyebabkan kita itu kadang-kadang terkeluar daripada topik yang untuk kita bincangkan. Apapun kita membicarakan tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj, iaitu satu anugerah, satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Habibillah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan? Nak menghiburkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berlakunya tahun duka cita bagi Nabi. Yang mana ketika itu selepas Rasulullah keluar bersama dengan mereka yang mengikut Rasulullah daripada dipulaukan oleh orang-orang kafir Quraisy selama 3 tahun. Dipulaukan macam mana tuan-tuan? Tak boleh jual makanan, tak boleh berkahwin, tak boleh berjual beli. Yang makannya para sahabat tu hanya daun-daun kayu saja. 3 tahun dipulaukan, tak boleh menjual makanan. Kemudian wafat pula Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala, yang merupakan isteri baginda yang banyak membantu Rasulullah dalam dakwahnya. Kemudian meninggalnya Abi Talib, bapa saudara Rasulullah, tonggak yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada gangguan orang-orang kafir Quraisy. Lalu Rasulullah mencuba nasib pergi ke Taif. Pergi ke Taif menyuruh kaumnya dengan dakwah agar mereka itu beriman kepada Allah SWT, tetapi apa yang diharapkan oleh baginda Nabi tak kesampaian kerana kaumnya menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentah-mentah, malah mengejeknya dan menghina Nabi. Itu jalan dakwah tuan-tuan. Jadi ibrahnya apa tuan-tuan? Kalau Rasulullah pun begitu, kita pendakwah biasa ni kalau orang tolak jangan risaulah. Tak ada apa kalau orang tolak. Sebab dalam menyampaikan dakwah ini ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Itu memang lumrah dalam menyampaikan dakwah. Maka untuk menghiburkan Rasulullah dan membulatkan tekad hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu agar tak bergantung kepada makhluk langsung, agar tidak bergantung kepada makhluk, maka Allah SWT menjemput Rasulullah SAW. Hanyalah penggantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung, harap kepada Allah. Sebagaimana di dalam surah Al-Ikhlas menyebutkan Allahu Samad. Allah itu tempat tumpuan segala makhluk. Kerana makhluk tidak boleh memberi faedah, tak boleh memberi manfaat. Yang boleh memberi faedah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh memberi mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka didatangkan Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjemput Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj itu, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpinga-pinga. Sebab apa? Sebab datang tak bagi tahu nak bawa pi mana, tak bagi tahu. Rasulullah menyebutkan bainama ana, ketika itu aku sedang tidur bersama bapa saudaranya Sayyidina Hamzah, diangkat oleh Jibril alaihi salam, dibantu oleh Mikail alaihi salam, dibawa ke Hijr Ismail, lalu dibelah dada baginda Nabi SAW, dikeluarkan hati dan dibersihkan hati Rasulullah daripada kekotoran. Kerana bersarangnya syaitan adanya. Bahagian hitam yang diduduki oleh syaitan. Seumpama kita masih ada lagi
yang senantiasa membisikkan kepada kita was-was, yang meragukan kita. Lalu dibersihkan hati. Jadi jalan nak menuju Allah ini, sebagaimana kita dalam melakukan ibadat solat ini, sebagaimana ulama mengatakan as-salatu miraj ummati. Solatku itu, solat umatku itu adalah mi'raj kepada Allah. Kita mi'raj kepada Allah. Jadi jalan nak menuju Allah itu perlu membersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Perlu membersihkan hati kita daripada ada perasaan hasad dengki, membanggakan diri seolah-olah kita itulah ahli masjid, kita lah ahli surau, orang lain tak elok berlaku. Membersihkan hati kita itu daripada melihat keaiban yang ada pada orang lain. Kerana hati ini menjadi telekan Allah, sebagaimana Rasulullah bersabda, innallaha yanzuru ila suwarikum wa absarikum wa innama yanturu ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh, paras tubuh badan kamu dan juga amalan kamu. Tetapi yang dilihat oleh Allah ialah hati kamu, niat kamu. Maka perbetulkan niat tuan-tuan yang malam ni datang, perbetulkan niat. Innama a'maluhu bin niat. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat. Betulkan niat. Niat nak dapatkan ilmu, mencari redha Allah, bukan niat datang nak makan. Itu kena betulkan niat. Kalau niat datang nak makan, dapat makan lah tuan-tuan. Tak dapat pahala dalam kehadiran kita itu. Betulkan niat. Maka setelah dicuci hati baginda Nabi SAW, dimasukkan hikmah, iaitu ilmu, keyakinan kepada Rasulullah, memperteguhkan iman dia tu, dan dimasukkan rahmah. Maka datang firman Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam. Rasulullah itu penuh rahmat, terutamanya kepada ahli keluarganya, kepada isteri-isteri baginda sendiri penuh rahmat. Buktinya mana tuan-tuan? Di mana satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, dia memasak makanannya begitu banyak, yang dia tak tahu bahawa Rasulullah ketika itu sedang berpuasa. Setelah dia mengetahui Rasulullah sedang berpuasa, menangislah Sayyidatina Aisyah kerana telah masak makanan begitu banyak yang diharapkan untuk dijamukan untuk Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang kepada Sayyidatina Aisyah, membisikkan di telinganya, ya Aisyah, sesungguhnya aku tidak berpuasa. Demi nak meraihkan isteri yang masak tadi, puasa sunat dah. Nak meraihkan isteri yang dah masak, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku tidak berpuasa. Padahal lepas subuh, Nabi SAW balik daripada solat subuh, tanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, ada makanan tak ke rumah kita ni? Aisyah kata, tak ada ya Rasulullah, kalau macam tu aku berpuasa. Ni puasa sunat ya kan? Sebab puasa sunat boleh kita berniat sebelum terbitnya matahari itu, boleh. Sesungguhnya kalau begitu aku berpuasa dah. Tengok penuh rahmat Rasulullah terhadap isteri-isteri baginda. Kita orang lelaki belum tentu boleh dah. Kadang-kadang lepas subuh, banyak saya syarah dekat masjid surau-surau. Lepas subuh sibuk belanjakan kawan, roti canai, kek kedai, nasi lemak semua. Bila balik berlenggang yo, bini tanya, bang dah minum belum bang? Dah, kek kedai tadi. Tak ada bawa apa-apa ke bang? Topung ada, kau rincor dah sendiri. Tu orang lelaki hari ni tak peduli bini dia ke rumah. Mana ada sifat rahmat, kasih, akhlak kepada isteri dia tu? Tak ada. Topung ada ke dapur tu, kau rincor dah sendiri. Apa pemalih benar. Sebinjek roti canai pun tak ada dibawa untuk bini dia dah. Padahal dia sibuk belanjakan kawan dia kat kedai kopi. Ni orang lelaki-lelaki ingat. Lepas ni akhlak mesti ada dengan isteri kita. Maka setelah itu dicop, dimetri dengan khatam nubuwah.
Khatam nubuah itu tanda kenabian, khatam itu penutup segala nabi. Yang mana khatam nubuah ini tuan-tuan ketika wafatnya Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebab para ulama terdahulu tuan-tuan, apabila masuknya bulan Rajab, mereka akan membaca kitab Kifayatul Muhtaj karangan Syekh Abdullah Daud Al-Fatani rahimahullah taala, kerana nak membesarkan cerita Isra' wa Mi'raj ni. Ini cerita besar, bukan cerita kecil-kecil tuan-tuan. Dan ia merupakan sunnah Nabi menceritakan kepada umat tentang Isra' Mi'raj ni. Tok Guru dulu dia buka kitab Kifayatul Muhtaj, malam 27 Rejab mengkhatamkan kitab tersebut. Ya. Lalu dibacakan syair-syair pada malamnya itu untuk menunjukkan kegembiraan umat mendapat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Isra' Mi'raj ni kurniaan Allah. Bukan hanya kepada Rasulullah, automatik kepada umatnya juga dapat. Dibacakan sonok. Khatabata rabbaka lamma saraita Allah Allah. Khatabata rabbaka lamma saraita Allah Allah. Muslama qurbaka minhu danaita Allah Allah. Apa maksud itu tuan? Khatabta rabbaka, petautan antara hamba dengan Allah begitu kuat. Hubungan nak kena kuat dengan Allah. Hubungan kita, tautan hati kita, fi kulli lam hati wa nafasin ada mawasi'ahu imullah, kedipan mata, hembusan nafas kita hanya Allah 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 Allah. Itu dia khatabta rabbaka lamma saraita. Diperjalankan pada malam harinya, yang mana Rasulullah itu didekatkan kepada Allah dan diperjalankan pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Siang kan senang, tak sosek bagi, lampu pun ada, torang benorang. Apa pasal pula malam? Nak bertemu kekasih hanyalah bersunyi-sunyian pada malam hari tuan-tuan. Nak mengadu apa-apa dengan Allah pada malam hari, maka diperjalankan malam hari itu. Lailam minal baitil harami Allah Allah. Lailam malam, baitil harami daripada Masjidil Haram menuju Lik Aqsa ya khairal anami menuju Masjidil Aqsa. Dan Allah datangkan kenderaan yang canggih untuk Rasulullah. Nak dapat anugerah, kita nak dapat anugerah daripada Tunku Sultan tuan-tuan. Tak ada Tunku Sultan hantar kenderaan untuk kita dah. Kita nak ambil AMN kau PJK, kau Datuk, kau Tan Sri, kau ada. Sultan hantar kereta Wildfire Alphard, ada? Tak ada. Carilah kereta, kalau tak ada pinjam. Tapi Allah manjakan Rasulullah, dihantarnya tunggangan alal burak, iaitu perjalanan itu ditunggangi burak. Burak ini asalnya daripada perkataan al-barik, iaitu berwarna putih. Alal burak tatazalami. Pernah dengar kasidah ni tuan-tuan? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Datang ke Lumpur, jangan menggok ke kampung ni, baru boleh dengar bondo-bondo macam ni. Sebab dekat sana meriah, baik majlis burdahnya, majlis maulidnya, dan berbagai-bagai lagi. Nak menunjukkan bahasanya cerita Isra' wa Mi'raj ini, hinggakan Syekh Ja'far Al-Bazanji ada topik cerita dalam Bazanji yang tuan-tuan baca tu, kisah Isra' wa Mi'raj. Imam Bushiri rahimahullah ta'ala juga meletakkan dalam kitab burdahnya satu topik tentang Isra' wa Mi'raj. Nak menunjukkan betapa agung, betapa besarnya cerita Isra' wa Mi'raj ni. Sebab apa? Sebab ini menyucikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasulullah SAW ditempelak
diejek. Di antaranya yang menuduh, orang pertama menuduh Rasulullah gila, siapa dia? Walid ibn Mughirah. Begitu juga Mutin ibn Adi. Setelah Rasulullah bercerita tentang Isra' wa Mi'raj itu, apa jadi tuan-tuan? Orang-orang kafir Quraisy kita itu berguling-guling. Ada yang topuk dahi, ada yang topuk dada, ada yang topuk kepala macam ni. Apa kata Mutim ibn Adi kepada Rasulullah? Woi Muhammad, dia kata, kalau sebelum ni kau cerita, bolehlah dan percaya sikit-sikit. Ni kau ni betul-betul pembangak lah, dia kata. Macam tu tuan-tuan. Lalu Mutim ibn Adi jumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Dia kata, kawan kau tu dah lain macam, dia tengok dah tak waktu dah ni. Adakah dia kata dia Isra' malam tadi daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, lepas itu dah balik. Kau jam ambil. Saya daripada Kuala Lumpur sampai sini tuan-tuan, 1.5 jam dah lebih kurang. Bawa perlahan 2 jam. Isra' Rasulullah SAW dengan Mi'rajnya, kata ulama, 28 minit. Jangan menunjukkan inna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka tanya Sayyidina Abu Bakar, apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, setelah ditanyakan itu, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Mu'tim Ibn Adi, kalaulah diceritakannya itu dia mi'raj ke langit pun aku percaya. Ini kasyaf yang Allah anugerahkan ilham kepada Sayyidina Abu Bakar, yang dirakamkan peristiwa mi'raj itu di dalam surah An-Najmi, yang Allah SWT menyebutkan nadalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, ini rakan kamu Nabi Muhammad yang kamu tuduh berbagai tuduhan itu, tidaklah ia menyeleweng. Sebab dia bawa yang benar. Dan ia pula tidak sesat dan kepercayaan yang salah. Orang-orang kafir Quraisy, dia kata, kita daripada Masjidil Haram, kata. Oi Muhammad, dia kata. Dia panggil Muhammad dia. Kita daripada Masjidil Haram nak pergi Masjid Aqsa, sebulan pergi, sebulan balik. Kau kajab tiba-tiba dah balik. Sebab ulama mengatakan Rasulullah balik itu, tilam Rasulullah masih lagi panas. Kajab dia balik. Maka Allah jawab. Nabi tak perlu jawab segala tuduhan, semua dijawab oleh Allah. Allah jawab dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan. Yang kita baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maksud maha suci itu apa tuan-tuan? Maha suci Allah daripada sifat naqais, iaitu sifat kekurangan. Kerana Allah itu kamalat, Allah itu sempurna. Yang menunjukkan bahawa laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tak sama, tak sebanding dengan makhluknya. Zatnya, sifatnya, af'alnya, perbuatannya, dan juga asma'nya. Tak sama. Perbuatan Allah dengan makhluk tak sama. Allah jawab, kau sebulan pergi, sebulan balik, itu kau makhluk lemah. Kau tak mampu. Aku innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Boleh buat. Maka ucapan subhanallah ini merupakan tanzihil kadim, iaitu menyucikan zat Allah daripada sifat kekurangan, menyucikan Allah SWT daripada menyerupai makhluknya, menyucikan nama Allah, asma Allah daripada menyerupai makhluknya. Kerana nama Allah dan dengan af'al, perbuatan Allah sama. Kalau Allah tu nama dia Ar-Rahman, memang Allah tu betul-betul pemurah. Diberikan segala kurniaan, rezeki, kesihatan. Tak kira, walaupun yang diberi itu adalah memusuhi dia.
tidak beriman. Allah bagi orang kafir, Allah bagi kekayaan, bagi kesihatan. Namanya Ar-Rahman. Kalau Allah itu Al-Ghani, betul-betul Allah itu maha kaya. Kalau Allah itu dengan namanya Al-Latif, memang Allah itu maha berlemah lembut. Kita ada nama, ada juga. Kalau Allah itu Ar-Razak, memang Allah itulah yang memberi rezeki kepada kita. Kita ada juga, kalau ada yang nama macam tu, jangan terasa ya tuan-tuan. Ada juga nama Abdul Razak, hamba kepada pemberi rezeki. Tapi bila jalan tamu Jumaat, kadakut tak nak beri duit. Tak sama. Nama dengan perbuatan tak sama. Ada juga orang kita nama dia Abdul Latif, hamba kepada yang maha lembut tapi panas baran. Nak mengamuk kerja. Nama dengan perbuatan tak sama. Ada juga yang namanya Abdul Ghani, hamba kepada yang maha kaya. Tapi tak sudah-sudah minta bantuan BRIM. Tak kaya. Tapi Allah SWT nama dan perbuatannya sedari sama. Maka dengan itulah apabila perjalanan pengembaraan Rasulullah SAW itu, yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW berbagai-bagai. Yang pertamanya, pergi tempat bersejarah dulu. Jangan kita pergi umrah lah. Takkan kita tak pergi tempat-tempat bersejarah. Mestilah kita pergi. Takkan kita pergi berumrah ke Makkah dengan Madinah ya. Paling tidak pergi Gua Hira, kan? Pergi Masjid Jin, tempat-tempat bersejarah. Pergi tengok rumah Rasulullah SAW dan sebagainya. Dan tengok telaga yang tinggal dan sebagainya. Tengok pula kebun kurma di Madinah yang mana tak berbuah lagi, mana ada buah lagi. Ada tuan-tuan. Orang sibuk kurma ajwa Madinah. Konon pembangak lah orang kita. Di Madinah tu tak hidup lagi kurma ajwa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang mana diimport daripada Makkah. Makkah tumbuh. Di Madinah merajuk lepas Nabi wafat. Tak nak lagi dia hidup. Orang ketipu dengan orang Arab. Hidup kita ni. Maka dengan itu, peristiwa itu menjadi fitnah. Menjadi fitnah kepada umat. Peristiwa itu. Yang mana Rasulullah yang pertama sekali diiringi oleh Jibril alaihissalam sampai di suatu tempat yang kebun kormanya tu lobek buah. Lobek buah dia. Turun kau semayang situ 2 rakaat. Dia pun semayang. Lepas itu, ditanya oleh Jibril alaihissalam, tahu tak tempat ni apa? Nabi kata tak tahu. Inilah Taibah yang mana kau akan berhijrah. Sebab peristiwa itu berlaku di Mekah. Ada ulama mengatakan setahun sebelum Rasulullah hijrah ke Mekah, ke Madinah Munawwarah. Ada ulama mengatakan 5 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Munawwarah. Itulah Taibah, tempat engkau akan berhijrah. Yang mana Taibah itu bertukar namanya menjadi Madinah. Itu sebab kita dengar, Ya Taibah, Ya Taibah, Ya Dawal Anaya. Ya Taibah tu, Ya Taibah tu, Ya Madinah, Ya Madinah. Kami rindu nak pergi ke Madinah kerana adanya jasad Nabi SAW. Siapa tak rindu nak pergi Madinah? Tempat yang penuh dengan keberkatan. Itu sebab tuan-tuan kalau pergi umrah tuan-tuan, saya pesan jangan beli barang kat Mekah, beli di Madinah walaupun mahal. Sebab ada doa Rasulullah SAW yang mana Rasulullah mengatakan berdoa, Ya Allah engkau berkatilah gantang dan cupak di Madinah ini. Beli di Madinah. Kerana ada doa daripada Nabi SAW. Memang perbezaan mahal Madinah ni daripada Mekah. Tapi berkat daripada Nabi itu yang kita nak. Kemudian berjalan lagi. Pergi mana pula? Pergi ke Madyan. Tempat Nabi Musa berlindung diri daripada dikejar oleh Fir'aun. Kemudian pergi pula ke tempat bersejarah di Tur Saina. Tempat munajatnya Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Musa nak munajat, Allah bagi tahu nak bertemu dengan Allah, nak berkata-kata dengan Allah, Allah bagi tahu siap kau Musa. Kau nak bertemu dengan aku, kau siap dulu. Puasa 30 hari. Puasa Nabi Musa. Lepas 30 hari dia puasa, dia rasa mulut itu lain bau nak bertemu dengan Allah, nak berkata-kata dengan Allah, kerana Nabi Musa ini ialah yang berkata-kata dengan Allah. Lalu dia pun bersugi, gosok gigi. Allah SWT suruh dia tambah lagi 10 hari. Jangan kamu bersugi. Sebab apa? Mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. 40 hari baru dapat bertemu dengan Allah. Nabi tak. Nabi tahu ya. Dan perjalanan Nabi SAW itu melihat berbagai-bagai orang yang berjihad ke jalan Allah. Akhir zaman ni jihad apa dia tuan-tuan? Menuntut ilmu. Itu jihad pada hari ni, bukan jangkit senjata dah. Menuntut ilmu itu merupakan jihad sebesar-besar jihad pada akhir zaman ini. Yang Allah kurniakan begitu banyak ganjaran kepada mereka berjihad, orang yang berinfak. Dan Allah SWT perlihatkan, mendatangkan bau haruman daripada kubur Masyitah. Masyitah ini tukang sikat rambut anak Fir'aun. Bila jatuh sikit tu dia kata bismillah cilaka laka Fir'aun. Marahlah anak dengar apa kau kata abah dan cilaka. Lalu dia report ke abah Fir'aun. Fir'aun panggil Masyitah. Betul kau cakap yang tu? Ya betul. Bukankah aku ni Tuhan kau? Kata Fir'aun. Tak. Tuhan aku ialah Allah dan Allah juga adalah Tuhan kamu. Fir'aun perintahkan orang dia ambil kuali tembaga dan jorang dengan minyak yang menggelagak. Minyak yang menggelagak sampai menggelagak sampai keluarga dihumban dalam tu. Yang pertama suami Masyitah. Yang kedua anak dia yang besar. Yang ketiga, bila nak dicapak anaknya yang kecil yang masih lagi menyusu, Masyitah ini hampir tergugat iman dia. Ini akidah. Tergugat iman dia sebab naluri seorang ibu merasa kasih terhadap anak tadi. Lalu Allah SWT menjadikan budak tadi berkata-kata kepada ibunya, terjunlah kita ibu, sungguh-sungguhnya kita di jalan yang benar. Dua-dua pun terjun. Ini mempertahankan akidah tauhid. Nak mempertahankan akidah ni bukan mudah, tuan-tuan. Ada ulama yang digergaji kepalanya, yang dibunuh. Imam Syafi'i mempertahankan akidah sampai diheret dengan unta, dirantai kaki dia. Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan akidah sehingga dipenjara, disebat setiap hari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nak mempertahankan akidah, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, khalifah tanya, apa pendapat engkau tentang Al-Quran? Apakah Al-Quran itu makhluk ataupun qadim? Maka dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Quran itu qadim, bukan makhluk. Kerana Al-Quran itu datang daripada Allah, qadim. Lalu dimasukkan, disumbatkan dalam penjara, di rotan. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia ni orang yang ada ilmu mantik. Ilmu mantik ni macam mana, tuan-tuan? Panggil ke khalifah. Bagaimana pendapat kamu, wahai Muhammad bin Muhammad Syafi'i? Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Apakah Al-Quran itu makhluk? Imam Syafi'i pun tunjuk ompek jari dah. Sesungguhnya Tuan Khalifah, dia kata, Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran, keempat-empat ini makhluk. Lepaslah dia. Dia bukan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ompek jari ni makhluk. Itu ilmu mantik. Ilmu mantik ni kena pandai, tuan-tuan. Nak mempakalkan orang. Sebagaimana almarhum Datuk Syekh Murtaza bin Haji Ahmad, mantan mufti Negeri Sembilan kita dulu, yang merupakan guru kepada saya juga, yang saya mengambil juga tarikat Ahmadiyah Idrisiyah daripadanya. Satu hari dia waktu pagi di Masjid Senawang, subuh saya pergi majlis ilmu dia tu. Subuh di masjid Bandar Baru Senawang. Lepas dia bersyarah tu, dia pun buka soalan.
Ada apa-apa nak tanya? Ada seorang jemaah angkat tangan, Tuan Syekh. Nak tanya soalan dah. Nak tanya soalan. Apa soalan? Macam mana Syekh Muzaffar tu nak semayang ketika di angkasa? Kan Syekh Muzaffar apa yang angkasa kan? Angkasa lepas. Nabi Mi'raj tuan-tuan tak ada bawa lemang macam Syekh Muzaffar dah. Ini berbagai-bagai bawa air, bawa lemang, kuih raya, berbagai-bagai bawa bawa tonggak semua. Macam mana Tuan Syekh? Syekh Muzaffar tu nak sembahyang ke angkasa? Apa dijawab oleh almarhum Tuan Guru Syekh Datuk Murtaza bin Haji Ahmad. Dia kata, yang seorang tu yang kehebohan, yang ramai tak sembahyang tu kau tak peduli pun. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia, ilmu tu tak perlu kamu tahu sebab kamu takkan pergi ke angkasa lepas. Orang yang pergi saja belajar ilmu tu, kau sampai mati pun kau takkan pergi. Nak buat apa? Kau ambil tahu ilmu yang tak bermanfaat untuk diri kau. Yang kau sibuk nak tahu apa? Tu kata Datuk Syekh Murtaza. Yang ramai tak semayang tu kau tak peduli. Yang seorang tu lah yang kau hebohkan apa pasal? Banyak orang tu. Tu sebab nak tanya Tuan Guru tuan-tuan, jaga-jaga sikit. Kono balik. Tuan Guru ni dia ada ilmu mantik. Ilmu yang boleh membalikkan dan sebagainya. Maka dengan itu banyaklah yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Di antaranya orang yang malih semayang. Hantuklah kepala besok ke batu, pecah kepala tu elok balik, pecah kepala elok. Ni orang yang malih semayang. Sebab anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu ibadat solat yang wajib untuk kita menyempurnakannya. Bukan sekadar sembahyang. Nak beribadat tuan-tuan, beribadat dengan ilmu. Bukan sekadar sembahyang saja. Apa kata Syekh Ruslan di dalam Matan Zubat? Faman bighairi ilmi ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak, tak diterima oleh Allah. Itu sebab kena belajar. Banyak saya buat tentang kursus ataupun tentang sembahyang ni. Di Kuala Lumpur, di Selangor banyak tak? Tapi lama lah. Daripada pagi sampai ke tengah hari, kadang-kadang sampai petang. Nak tunjuk kepada orang macam mana sembahyang yang betul. Sebab apa? Bila betul sembahyang, sebagaimana ulama mengatakan, nak baiki dunia, baikilah manusia. Nak baiki manusia, baiki hatinya. Nak baiki hatinya, baiki solatnya. Allah berfirman, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Sebab apa? Bila ada orang yang sembahyang masih lagi melakukan perbuatan keji dan munkar, makan rasuah, mengumpat orang, buat fitnah tentang orang. Sebab sembahyang dia tak betul. Sembahyang dia tak menjadi benteng untuk bagi dia menjadi baik. Bila sembahyang dia baik, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Maka kita ikut apa yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah. Kalau betul-betul sembahyang. Ini sembahyang macam-macam style orang kita. Saya tengok sini. Saya buat ni cuti sekolah, kanak-kanak pula ajar dia sembahyang betul. Biar sembahyang tu bertetapan dengan apa yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Kerana ini ilmu. Ilmu ni nak ambil sebagaimana Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Badali mengatakan, la yuminu khadhu ilmu illa min hafahil ulama. Tidaklah dia ambil ilmu itu daripada mulut para alim ulama. Nak membicarakan, nak mensyarahkan, nak mentunjukkan betul-betul. Ini tak orang ambil ilmu dekat YouTube, dekat TikTok, dekat WhatsApp. Macam mana? Macam mana nak bertanya? Belajar Quran lah dengan pen. Tanya dia, siapa guru kau? Pen. Dia bali Quran, yang pen boleh cakap tu, tunjuk ya. Subhanalladzi asra bi abdi. Bila pen tu habis ya bateri, subhanalladzi. Berguru dengan pen, tak nak berguru lagi pada hari ini. Itu sebab perjalanan Rasulullah SAW
Allah SWT boleh bawa Rasulullah itu terus bertemu dengan dia. Ya? Di Sidratul Muntaha. Tetapi diiringi oleh Jibril alaihi salam yang nak menunjukkan bahawa jalan nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mesti ada guru. Kalau tak ada guru, sosek baik. Kalau hanya sendiri saja, sosek baiklah jadi dia. Kalau tak ada berguru. Sebab jalan nak menuju Allah SWT ni akan diganggu. Pertamanya diganggu oleh syaitan, diganggu oleh iblis. Ketika azan dilantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, syaitan lari. Dalam hadis disebutkan terkontut-kontut dengan nyaring kerana tak nak menjadi saksi mendengar azan. Habis azan, la ilaha illallah, syaitan datang balik. Baru angkat takbir, Allahu Akbar. Waktu PRU 15 tu dalam hati, siapalah menang ni? Yang dan undi tadi menang kau tidak? Habis. Allahu Akbar. Waktu World Cup pula, siapa nak menang ni? Bola. Menang kau tidak tim dan ni. Sembahyang diganggu oleh syaitan. Hilang kekhusyukan, berpaling daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab pentingnya dengan guru. Kerana perjalanan Rasulullah menaiki burak itu diekori oleh jin Ifrit. Jin Ifrit ni jin paling besar sekali. Maka diajar oleh gurunya Sayyidina Jibril alaihi salam dengan kalimah auzubillahi wa jalahi karim wa kalimatihi tamatin lati la yuja wa zuhna baru wal fajr min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma yakhruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnil laili wan nahar wa min tawakil lail wan nahar ila tarikan yakhluqu bihi ya rahman. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, yang maha mulia, yang tidak dapat dilampaui oleh orang yang baik maupun orang yang jahat, daripada kejahatan yang turun daripada langit dan kejahatan yang naik atasnya, daripada tersebarnya fitnah-fitnah di atas muka bumi ini. Berlindung dengan Allah. Itu sebab kita lepas subuh tuan-tuan, jangan tinggal baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Lepas asar jangan tinggal baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Nak melindungi diri kita daripada diganggu oleh syaitan, jin. Ya. Begitu juga jangan tinggalkan hari-hari baca akhir daripada surah At-Tabah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi taqaddar rabbul 'arsyil 'azim sebanyak 7 kali. Mengelakkan gangguan daripada makhluk-makhluk Allah, sama ada jin ataupun manusia. Itu dah kita berlindung dengan Allah. Tapi hari ini orang banyak dia menuntut ilmu yoko. Apa ilmu yoko tu? Orang bagi amalan dia yoko. Dan buat tak jadi pun yoko. Ilmu yoko tu menghilangkan keyakinan. Tak yakin. Saya bagi ke jemaah saya. Yang mana Rasulullah, Allah anugerahkan surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Aku lapangkan dada kamu. Maka ulama mengatakan, letak tangan pada dada setiap hari, baca 7 kali alam nashrah, biar lapang dada kita, jangan sempit lagi, biar bersih hati kita, tak ada lagi gundah galana. Itu. Tapi hari ni orang tak nak lagi beramal, tak percaya lagi amalan-amalan yang dibuat oleh para ulama terdahulu, lalu ditinggalkan pada hari ini. Dan Rasulullah ketika berjalan juga tengok orang yang tak nak mengeluarkan zakat. Macam mana seksaannya. Nak menunjukkan Allah SWT itu azabnya pedih. Orang yang berzina, ada bini pergi cari orang lain. Ada lelaki cari orang lain. Akhir zaman ni banyak tuan-tuan. Orang yang mengganggu di jalanan. Orang yang makan riba.
Orang yang tak amanah, memikul dia kayu, beban, dah borek tambah lagi. Semua dia nak pegang. Imam dia, pengurusi dia, bendahari dia, setiausaha dia, habis semua dia. AJK pun dia. Orang lain tak masuk. Bukan sini lah, tempat lain. Segala-gala dia pegang. Semua dia nak. Amanah tak boleh. Kemudian orang yang melakukan fitnah, mengadu domba. Pernah Rasulullah melewati kubur 2 orang tu tadi. Yang Rasulullah suruh sahabat memacapkan pelepah tamar di belah 2. Satu kubur dicacakkan pada satu kubur tu, satu kubur lagi, satu kubur lagi. Cacakkan. Sahabat tanya apa pasal Rasulullah? Kedua dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab diazab? Yang pertama, tidak membasuh kencing dengan betul. Yang keduanya, mengadu domba, namimah, berjalan ke sana kemari, memindahkan cakap orang lain kepada orang lain, biar berlaku pergaduhan. Yang tak basuh kencing tu macam mana tuan-tuan? Dalam fiqh disebut salasul baul, iaitu orang yang kencing tidak lawas. Itu sebab kena belajar fiqh. Belajar kitab syarah Safinatul Hajah. Sebab orang yang dalam keadaan istihadah, perempuan ada penyakit ni, istihadah, bukan haid, istihadah dia panggil, darah yang sentiasa keluar. Ataupun penyakit salasul baul, iaitu sentiasa kencing tak lawas. Kencing tu selalu ada keluar. Ataupun salasul rih, selalu keluar angin. Orang ni tak boleh berwuduk sebelum masuk waktu. Dia kena berwuduk selepas masuk waktu, sembahyang cepet-cepet. Macam tayamum. Kalau tidak, sembahyang banyak mana pun tak sah. Ini kena belajar fiqh. Tapi disebabkan orang tak nak belajar, rajin nak beribadat. Saya di rumah saya dia sepadan tentang dokek dengan Andalusia. Tahu Andalusia? Tahu? Pernah dengar Andalusia? Travel and tours yang buat orang pergi haji pergi umrah tu, tahu? Ramai orang. Apa tu Andalusia tu apa tuan? Anak dara lanjut usia. Tu Andalusia nama tu. Berduyun orang nak pergi umrah. Berduyun. Tapi sembahyang subuh ke masjid tak nak pergi. Bila sampai umrah, saya dulu pergi umrah. Sampai di Madinah, subuh Jumaat yang mana imam membaca surah Al-Lam Tanzil As-Sajadah dan diikuti dengan surah Al-Insan. Ketika sampai kepada ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu sujud sajadah namanya. Maka sujud. Nanti imam naik baca pula tatajafa junubuhum anil madha. Bila di sana di Madinah, kita yang dah tahu ayat tu ayat sujud, kita sujud. Yang tak pernah pergi masjid, yang tak pernah belajar terpingu-pingu dah. Ada yang rukuk, ada yang kiam, nak baik apa ni, nak baik apa ni tak tahu. Dia tengok ada orang sujud, ada orang rukuk, pening kepala nak baik apa, tak tahu nak baik apa. Itu dikatakan beribadat dalam keadaan jahil. Pergi umrah rajin, tapi tak nak menuntut ilmu. Bab fiqh tentang sembahyang. Sembahyang ni penting. Itu sebab Allah SWT anugerahkan sembahyang ini secara langsung kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Begitu juga orang yang mengumpet, orang yang tak tak menjaga percakapan dia. Itu sebab akhir zaman ini para ulama mengatakan di dalam hadis musalsal disebutkan fil uzlati salamah. Hanyalah dengan bu'uzlah, mendiamkan diri, duduk di rumah, akan datang keselamatan pada diri kita. Kerana ini saranan Nabi pada akhir zaman ini. Apa kata Rasulullah sebagaimana yang dinakalkan hadis di dalam kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin ini karangan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang mana ketika itu salah seorang sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Amru radhiyallahu ta'ala bersama sahabat lain bersama Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Iza ra'aitumun nasu muzijjadahum humuduhum
Wa khanat amanatuhum wa kanu hakaza wa sabata baina asabihi. Apabila kamu lihat satu hari besok manusia tidak menyempurnakan janjiannya, berjanji berani tapi tak menyempurnakan janjiannya, dan mereka itu khianat pada amanah. Dan Rasulullah mengatakan, wa kanu hakaza wa saibat, iaitu Rasulullah mengatakan ramai ketika itu sehingga kan Nabi memasukkan antara jari anak kanannya dengan jari yang kiri, ramai ketika itu. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika itu kita nak baik macam mana ya Rasulullah? Berlakunya peristiwa itu, maka Rasulullah mengatakan, azam bainataka wa amlik an kalisana. Tetaplah kamu duduk dekat rumah, jangan pergi mana-mana, jaga lisan kamu. Baru selamat akhir zaman. Akhir zaman. Kerana menjaga lisan yang penting. Daripada lisan itulah mengumpat orang, mengadu domba. Hati melihat kekotoran, daripada pandangan hati nampak orang tepi jalan tu, apa nak jadi dia tu. Kau boleh bimbing kau orang tu. Kau tahu kau orang tu besok jadi macam no. Mungkin dia lebih baik pada kamu. Sebab hati kotor. Bila hati kotor melihat sesuatu ini dengan pandangan buruk. Pernah seorang perempuan, seorang isteri tuan-tuan, dia beritahu suaminya ketika itu jiran dia tu sedang sidai kain. Basuh kain, sidai kain. Dia tengok pada cermin. Ni cermin rumah dia kan, dia tengok. Dia kata kat lelaki, sabun apa pakai kat orang tu? Tengok dia basuh jubah yang putih ke, sorban ke apa ke, baju putih semua kopam dia kuning. Apa sabun dia pakai tu? Lelaki diam. Besok dia tengok dia jiran dia tu sidai kain. Dia pun cakap, macam tu juga kopam dia tu. Kuning, patutnya putih. Tak botol sabun agak. Kali ketiga dia tengok, ni baru putih dia tu. Barulah botol agak sabun. Aku kata lelaki, kau memandang daripada cermin yang kotor. 2 hari dan tak lap cermin tu, hari ni dah lap penuh dengan habuk, dan lap baru kau nampak yang betul. Hati yang bersih menjadi cermin, melihat sesuatu itu dengan pandangan yang baik. Kita tak, hati kotor. Nampak orang duduk tapi dia tak semayang kau. Mana kau tahu? Entah dia jamak kasar. Saya dengan sahabat saya Dr. Haji Zahmihan Al-Ghari, Hafizullah Ta'ala, satu hari pergi Johor berdakwah menyampaikan akidah. Ketika itu pagi balik sampai rumah saya, sebab rumah saya tu tepi masjid. Sampai tu orang azan asar, dia turunkan saya kereta dia tu, dia hantar saya ke depan rumah saya tu. Orang pun azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun masuk dalam rumah. Orang yang jalan pergi masjid memandang saya semacam dia. Agak ustaz ni tak semayang ke apa. Orang azan patut pergi dalam masjid. Dia tak tahu yang saya dah jamak tadi. Zuhur dengan asar. Masa pergi Johor baru. Itu sebab jangan berprasangka buruk pada orang. Melihat seolah-olah kita itu adalah orang yang baik. Ini lidah. Maka dengan itulah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia dalam kitab Al-Azkar meletakkan bab mengumpat ni tuan-tuan begitu panjang lebar babnya. Sebab apa? Sebab datang sabdaan Rasulullah, inna aksaral khataya inni adami fil lisani. Kebanyakan dosa yang dilakukan oleh anak Adam disebabkan kejahatan lisannya. Tu yang banyak dosa tu. Cerita pasal orang pergi kenduri kahwin tak? Tak maaflah, orang lelaki dia pergi kenduri kahwin elok tuan-tuan. Dia bawa sampul, salam tuan rumah, lepas makan, balik. Masalah orang perempuan baik. Habis semua dia scan. Laki aja balik, nanti dulu lah bang. Nak tengok pengantin dulu. Nak tengok bilik pengantin dulu. Habis semua nak tengok pelamin dulu. Nanti dalam kereta dia cerita lah. Bang tak match lah. Tadi saya tengok katil tadi tu. Adalah biru katil, lansir kuning. Bangang kau apa tak tahu pilih warna. Pagi tu dah elok dapat pala. Balik bawa dosa. Saya tengok pengantin tu lah. Laki tu tak match lah.
yang kahwin tu, macam mana dia boleh jumpa tu? Kau dia lah. Yang kau sibuk apa pasal? Kau yang kahwin. Ini lisan. Pergi rumah orang macam tu juga. Habis semua dia tengok apalah rumah itu megah pula. Saya tengok topi dia berkuning. Kau dia lah rumah dia yang kau sibuk apa pasal? Kejahatan lisan. Nak ngumpet kau jual ni jaga. Itu sebab dia ajar. Masuk rumah orang tutup mata. Dia ajar kita sebelum masuk rumah itu nak bagi salam mengereng. Jangan depan rumah. Jangan pergi ngotok tingkap rumah orang. Tinjau lah lagi. Mengereng diajar oleh Rasulullah. Jangan terlihat aib orang. Ini tak habis ditinjau dah pergi orang tu tinjau Lepas itu nampak orang tu tak sompek di pek kain. Pergi nak ke dapur. Tinjau dia. Patut nampak tak bersepah pinggan mangkuk dalam singki. Dan pergi cerita kau. Dan pergi rumah apa tadi. Bersepah kain bersepah pinggan mangkuk yang kau sibuk apa pasal. Ini masalah. Ini kejahatan lisan. Yang tak dijaga pada akhirnya. Yang menyebabkan terseksa di alam barzah. Jangan main-main tentang. Terseksa di alam barzah. Itu sebab peristiwa ini peristiwa besar. Yang Allah SWT nak menceritakan. Kemudian setelah perjalanan itu, Rasulullah pun rasa dahaga. Macam saya lah rasa dahaga. Bismillahirrahmanirrahim. Minum ikut sunnah tuan-tuan. Yang mana Rasulullah SAW mengajar kita minum dengan tangan kanan. Jangan bernafas di dalam tempat minuman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saja. Tak jauh. 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bulan puasa sibuk. Tak ada kurma tak boleh. Kurma tu sunnah. Buka puasa dengan kurma sunnah. Tapi minum tangan kiri. Apa kata Rasulullah? Fa inna syaitana yukulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Sesungguhnya syaitan makan dengan dan minum tangan kiri. Jangan sekali-kali makan dan minum dengan tangan kiri. Tuan-tuan tergamak kau dengan makanan yang Allah bagi, kari pap, donat, goreng pisang, apalah pambalik kau. Makanan tu tuan-tuan pegang dengan tangan yang mencebok berak. Itu rezeki yang Allah bagi. Gunakan rezeki itu kurniaan Allah. Gunakan tangan yang mulia. Tangan kanan yang mulia. Itu sebab Rasulullah senantiasa memuliakan yang kanan. Nak masuk tandas tempat yang kotor, didahulukan kaki yang kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid tempat yang mulia, kaki kanan, keluar kaki kiri. Pakai pakaian, pakai sepatu, pakai kasut, pakai seluar, kanan dulu. Kemudian baru ditanggalkan dengan kiri. Itu sebab tengok hadis Rasulullah memakai cincin pada kelingking yang tangan. Semua kanan memuliakan. Kerana kiri ni, apa peranan? Ada orang cebok pakai tangan kanan kau? Wallah alam tak tahu lah. Kau ada lah. Takkan makanan tu kita pegang dengan tu. Rezeki pada Allah. Itu juga. Maka dengan itulah baginda Nabi SAW selepas itu dahaga. Tanya Jibril ada tak minuman. Jibril pun bagilah. Iaitu bagi dia stout ataupun anchor beer. Arak lah tu. Lagi satu susu. Pilih mana satu. Nabi memilih susu laban yang merupakan fitrah. Apa kata Jibril AS, kalau kamu memilih arak ni, pasti umat engkau akan lebih ramai lagi meminum arak, meminum khamar. Kalau Nabi pilih khamar tu tuan-tuan, mungkin ceramah malam ni tuan-tuan letakkan saya ni angkir beer ataupun tiger stout ni. Tapi Nabi pilih susu, fitrah. Kemudian ditambat burak tadi itu di Masjid Al-Aqsa. Apa tujuan dia tambik tu tuan-tuan? Bukan saja-saja tambik dah. Kalau tak ditambikkan burak tu pun tak lagi. Nak menunjukkan sebelum menyerahkan sesuatu pada Allah, mesti usaha dulu. Kemudian serahkan pada Allah.
Nak keluar rumah, kunci pintu dulu. Keluar pada kereta, kunci kereta dulu. Jangan tak dikunci. Apa pasal tak kunci tu? Allah jaga. Tu tak betul. Itu sebab usaha dulu. Baru tawakal. Yang mana ditambat budak tadi itu. Kalau tak ditambat pun boleh. Sebab kita belum sampai makam wahbi. Makam wahbi apa tuan? Makam yang mana tanpa berusaha Allah kurniakan rezeki padanya. Bukan kita. Seumpama ayam yang dikurung dalam sangkar, dia tak payah mencari makanan. Orang bagi dia makan, orang bagi dia minum. Berbanding dengan ayam-ayam yang lain, terpaksa cari makan. Itu dia katakan makam wahbi. Tapi kita belum sampai. Nak sampai pada tu, kena ma'rifatullah, kenal Allah terlebih dahulu. Kena mengaji betul-betul sampai kepada kita itu alam jabarut, alam jarut dan sebagainya. Bukan mudah untuk menyampaikan kita kepada makam tersebut. Sebab kita masih lagi orang awam. Maka setelah tu dilantunkan azan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu cari imam. Tak ada. Imam tak ada. Maka Sayyidina Jibril pun pimpin tangan Rasulullah jadi imam. Yang turun semua para malaikat, para anbiya, roh-roh para anbiya semua turun. Sebab para nabi mereka itu tak mati. Dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihissalam dijumpai oleh Rasulullah dalam keadaan itu dia tengah semayang. Maka Rasulullah mengimami solat mereka itu, lalu naiklah daripada satu tangga Rabbani ke satu tangga Rabbani, bertemu dengan para nabi semuanya. Sampai ke langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan salam kepada kita semua. Sebab Nabi Ibrahim disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj, sampaikan salamku kepada umatmu. Dan beritahu kepada umatmu bahawa syurga itu luas. Syurga itu tanahnya subur. Suruh umat engkau itu bercucuk tanam di dalam syurga. Dengan apa kata Rasulullah? Dengan kalimah la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Dalam riwayat yang lain dengan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kalimah itu akan menumbuhkan pohon kita di dalam syurga. Apa kalimah la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim? Tuan-tuan, tidak ada daya kekuatan untuk aku melakukan ketaatan kecuali dengan izin Allah. Itu sebab kita tak boleh bangga dengan ibadat kita. Kalau bukan kerana Allah yang bagi kekuatan, kalau bukan Allah yang buka hati kita, kita tak boleh nak semayang. Macam mana hebat kita. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Tidak ada daya untuk aku menghindarkan maksiat kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita tak tabah kan. Sorban kita walaupun sebesar kubah masjid negara sekalipun, kalau depan ni diletakkan cipta era Fazira, habis berterabur sorban. Nak letak ni lofa deh di bini orang tak dia. Jangan main. Jangan main tuan-tuan. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Itu tidak ada daya kekuatan untuk aku menghindarkan maksiat. Seolah-olah kita rasa kita ni hebat tak buat maksiat. Bukan. Kita baik sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita satu persatu, tak keluar rumah kita, malu kita dengan orang. Itu sebab jangan buka aib orang. Kita baik sebab Allah tutup aib kita. Kita tak buat maksiat sebab Allah tolong kita. Bukan sebab kita hebat dah. Ni rasa dan tak ada buat dah. Dan jaga. Begak tak dapat kau jaga diri kau dah. Kalau bukan atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tarawih 20 rakaat dan steady ya. Masuk malam kedua tu dah sakit lutut langsung tak datang. Semalam beria bona, handa bona cakap. Itu sebab jangan sandarkan diri kita kepada diri kita sendiri.
Jangan kita sandarkan diri kita kepada diri kita, kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala? Orang yang cerdik, dia bangun pada tidur, dia cakap apa? Dia cakap, apa Allah nak buat pada aku hari ni? Apa Allah nak buat keadaan pada hari ni? Tu orang cerdik. Orang yang ahmak, orang yang bodoh, dia bangun tidur, apa dia nak buat hari ni? Kau takkan mampu buat. Kau list dah apa nak buat, pasti banyak benda yang kau tak boleh buat. Menunjukkan kita itu naqis, lemah, tak mampu. Man arafa nafsaha ka'arfa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenallah kepada Allah. Lemah kita. Tak ada kekuatan, tak ada daya kekuatan kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada kekuatan, itu hanyalah majazi, pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua kehidupan kita pinjaman. Semua pinjaman. Apa yang ada pada kita? Cuba tanya, kita ada apa? Pernah dengar lagu mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Mana? Ni dan punya ni. Tak ada. Tu sebab orang perempuan, jangan cemburu benar kalau lelaki itu kahwin seorang lagi. Bukan milik kau seorang. Saya pernah tanya jemaah saya, tuan-tuan, saya mengajar di nilai perdana surau Al-Ikhlas, semuanya muslimat belakang. Di surau Al-Falah Taman Syaraka kuliah duha, saya pun muslimat juga. Saya tanya, saya nak tanyalah, saya kata, kalaulah puan-puan ini, suami puan-puan diambil oleh malaikat maut Israel, reda tak? Reda Ustaz, nak buat macam mana? Dah ketentuan Allah. Macam mana kalau perempuan lain ambil, reda tak? Itu tak reda dia. Biar dia mampu siapa Ustaz? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau Israel ambil, dia reda. Kalau orang lain ambil, dia tak reda. Ada masalah. Bermaksud kamu itu masih lagi belum reda dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kamu. Yang mana kadang-kadang kita melihat perkara itu perkara yang buruk, padahal kadang-kadang Allah SWT datang dengan kebaikan pada diri kita. Sebagaimana Allah SWT menyebut, kita melihat perkara itu buruk, kita rasakan itu adalah sesuatu musibah bagi kita. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang begini yang merasakan setiap yang Allah bagi itu buruk, seolah-olah dia mencerca ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak puas hati dengan apa yang Allah tetapkan untuk dia. Macam mana dia nak dapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala? Itu sebab kita memuji seseorang tu sebenarnya tak sampai pujian tu hanyalah pujian tu hanya untuk Allah. Kita keji orang tu dengan fizikal dia, gemuk lah, hitam lah, apalah, sebenarnya kita mengeji perbuatan Allah. Kan memang saya mengaji tasawuf, tuan-tuan, waktu saya kecil ni. Adik-beradik saya pun tak tahu. Waktu tu Kek Sungkak pergi rumah arwah tok saya. Arwah tok saya Tuan Guru Haji Hussein bin Tahir. Yang mengajar, yang merupakan imam di Masjid Kuala Pilah. Yang mengajar juga ilmu-ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan sebagainya. Satu hari waktu tu saya kecil ni Tuan Imam. Nampak pokok mangga, saya ambil kayu, saya locut buah mangga tu, gugurlah buah tu, saya ambil buah tu, saya kupas, saya ungguih. Ungguih tu, ungguih. Makan. Lepas tu disebabkan buah tu masam, saya pun bayarkan buah tu. Saya kata, wih, apa masam buah ni? Arwah atuk saya panggil. Sini kau jangan. Perbuatan siapa yang kau kaji itu? Siapa yang menjadikan buah tu masam? Itu sebab
apabila kita dikurniakan rezeki oleh Allah, kadang-kadang pergi kedui tak sodak, jangan hina. Itu ketentuan Allah. Allah nak uji kita. Seolah-olah kita mengeji apa yang Allah, kita hina apa yang Allah bagi kepada kita. Berhati-hati. Jangan sampai kita menghina perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Jibril alaihissalam naik ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha, terlihat di balik tabir seorang laki-laki. Rasulullah tanya, siapa kau ni? Malaikat kau? Nabi kau? Dia kata tak. Aku adalah orang yang ketika di dunia dulu basah lisan aku dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Basah lidah dengan zikrullah. Basah lidah dengan zikrullah. Banyak menyebut nama Allah. Kemudian didatangkan suara Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi perindu kepada Rasulullah, dan akhirnya bermunajatlah Allah Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kurniakan berbagai-bagai, di antaranya menjadikan Rasulullah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting tuan-tuan, iaitu dikurniakan ibadat solat kepada kita. Ibadat yang begitu penting, ibadat yang paling patut untuk kita menjaganya, sebagaimana hadis menyebutkan awwala ma yuhasabu bihi abdul yaumil qiyamati solat. Amalan pertama sekali akan dihisap pada hari kiamat itulah dia sembahyang. Fa in salahat salahal sairu amalihi, fa in fasadat fasada sairu amalihi. Seandainya solatnya itu baik, akan baiklah keseluruhan amalannya. Kalau solatnya buruk, akan buruklah segala amalannya. Ada orang sembahyang tapi suka pergi KTM. Tahu tentang KTM pada? Kuda Toto Magnum. Sembahyang rajin, main ekor nombor 1. Pernah datang ke masjid saya dulu, dia sembahyang sebelah imam masjid saya tu. Dia lapis tikam ekor, letak dah tiket ekor tu dalam poket Masuk rukuk, jatuh tiket tu. Kesudahan lepas sembahyang dia pun cabut. Malu nak ambil. Saya cakap ke imam, imam ambil lah, mana tahu kono nombor tu. Ini masih lagi sembahyang itu tak menjadi kualiti bagi dia. Tetapi nasib baik, kita berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam setelah diberi 50 waktu sembahyang, beri borek tuan-tuan. Itu sebab Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang merasakan berat tanggungan kamu. Nabi tak nak kita dapat berat tanggungan. 50 waktu Nabi kata borek umatku, kesian. Itu sebab dalam tarawih Rasulullah malam pertama keluar, malam kedua keluar, malam ketiga tak keluar. Sebab takut diwajibkan kepada umat dia. Nabi kesian kepada umatnya. Yang mana Rasulullah SAW tu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Harisun ini sirah mubalaghah, yang begitu kasih terhadap umatnya. Kasih sangat umatnya. Maka Allah SWT ketika itu jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, umat engkau lemah, umat engkau tak kuat. Memang betul. Mana umat Rasulullah ini kuat? Tengoklah ketika imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 2-3 korek yang mengucapkan amin. Sedangkan Rasulullah menyaringkan suara amin diikuti oleh sahabat sehingga kan bergema Masjid Nabawi ketika itu dengan suara amin. 2 ucapan yang dicemburui oleh Yahudi dan Nasara, ucapan salam dan ucapan amin. Hari ni orang apa? Nak ucap amin pun tak mampu. Tak kuat. Tapi bila tengok bola World Cup, dia orang yang pertama menjerit bila ada gol. Gol! Ucap amin tak kuat. Untuk dunia kuat.
Nak bertasbih, bertakbir, ajak sama-sama baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malam Jumaat imam baca Yasin, baca tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kita tidur, langsung tak boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Lemah tu. Untuk akhirat jangan lemah, tuan-tuan. Kena kuat. Untuk akhirat ni jangan menunjukkan kita ini seolah-olah Allah tak bagi rezeki yang mencukupi kita makan. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ada penikmat daripada Allah, hendaklah kamu zahirkan. Tunjukkan kita ini kuat. Ini waktu sembahyang lemah, mengantuk. Waktu mengaji dia dah tidur. Waktu khutbah dia tidur. Waktu tengok bola tak pernah nak tidur. Tengok konsert tak pernah tidur. Jangan tunjukkan kita lemah. Yang kita itu umat Rasulullah yang dipilih oleh Allah. Waja'alna ummataka ukhrijatan linnas. Dan aku jadikan umat engkau itu sebaik-baik umat berbanding umat-umat terdahulu. Tunjukkan. Maka dengan itulah Nabi Musa AS kata, mintalah kurang kepada Allah. Rasulullah menyuruh. Akhirnya turunlah kepada 5 hiya khamsun wa hiya khamsun, kata Allah. Kewajipan 5 waktu adalah sama pahalanya dengan 50 waktu. Kita berterima kasih kepada Nabi Musa AS yang akhirnya menyarankan kepada Rasulullah daripada 50 waktu menjadi 5 waktu. Dianugerahkan Al-Mathani Suratul Fatihah yang setiap hari kita baca dalam sembahyang. Allah anugerahkan. Dianugerahkan akhir surah Baqarah. Itu sebab setiap malam jangan tinggal baca Amanah Rasul. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kerana Allah anugerahkan kepada Rasulullah yang disimpan di bawah perbandaran Arasy. Ini anugerah Allah. Itu sebab jangan tinggalkan membaca tasbih, tahmid dan takbir setiap kali lepas sembahyang. Saya berbaik sangkalah dengan Tuan Imam tadi itu. Mungkin dia nak bagi laluan kepada saya ceramah, lalu dia tidak membaca tasbih, tahmid dan takbir. Kerana ucapan tasbih ni Rasulullah pernah tanya sahabat, amas yastati'u ahadukum an ya'malu kullu yawmin misla Uhudin amala. Tak bolehkah kamu beramal sebesar gunung Uhud? Tak bolehkah? Sahabat kata, ya Rasulullah, wa man yastati'u an ya'malu kullu yawmin misla Uhud. Siapa yang mampu Rasulullah beramal sebesar gunung Uhud? Rasulullah kata, kullukum yastati'u. Kalian semua sanggup melakukannya. Ya Rasulullah, himaza, macam mana tu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, subhanallah azama min Uhud. La ilaha illallah azama min Uhud. Alhamdulillah azama min Uhud. Allahu akbar azama min Uhud. Ucapan subhanallah itu sebesar gunung Uhud. Ucapan la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebesar gunung Uhud. Tak nak lah tuan-tuan. Dan ia juga disebut sebagai tasbih Fatimah. Sayyidatina Fatimah, putri Rasulullah, minta orang gaji kepada Nabi. Kerja bagi, banyak kerja nak beri. Paniklah, dia kata. Kalau boleh dapatlah orang gaji pembantu. Rasulullah tak perlu pembantu, kata Rasulullah. Sebelum tidur, baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Engkau lebih kuat daripada mempunyai pembantu rumah. Diamalkan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala. Itulah. Kemudian turunlah Rasulullah SAW itu membawa kegembiraan kepada kita menjadi umat Rasulullah yang terbaik. Dapatnya suratul Fatihah. Itu sebab Rasulullah bersabda, tuan-tuan, la takhiran minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan remehkan sikit ya. Sikit ya. Sebab saya perjalanan ni 1 jam setengah. Takkan ceramah 1 jam ya. Tak adil lah. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. La takhiran minal ma'rufi syai'a. Kadang-kadang masuk syurga ni tuan-tuan,
bukan disebabkan banyak semayang, banyak puasa, banyak bersedekah, banyak berzikir. Ada orang masuk syurga disebabkan benda-benda kecil. Pernah seorang wanita di zaman Rasulullah meninggal dunia, lalu Rasulullah tak tahu. Sahabat bagi tahu Nabi, "Ya Rasulullah, semalam ada jemaah kita seorang perempuan matilah, meninggal. Apa sebab tak bagi tahu aku?" Kata Nabi, "Dah tanam dah, bawakan aku ke kuburnya." Dibawa ke kuburnya, lalu Rasulullah berdiri di kepala kubur wanita itu. Rasulullah tertawa. Tertawa Rasulullah. Apa yang berlaku ya Rasulullah? Wanita ini sedang dipakaikan mahkota oleh Allah SWT di dalam syurga, asbab daripada mengutip kotoran yang ada dalam masjid. Dia masuk dalam masjid, nampak air kotor, disimpan, simpan. Nanti jumpa kotoran pakai buah, dibuang. Sebab tu ya masuk syurga. Imam Syafi'i selepas meninggal dunia, anak muridnya bermimpi bertemu dengan dia, tanya, "Wahai Tuan Guru, apa yang Allah buat kepadamu?" "Allah telah memasukkan aku di dalam syurga." Sebab apa? Sebab aku menulis salawat di dalam kitab Al-Aku. Asbab daripada itu. Itu sebab kadang-kadang kita melihat perkara yang besar, perkara kecil kita tak nampak. Seumpama menjamu orang makan. Bukankah Rasulullah ketika hijrah daripada Mekah Mukarramah pergi ke Madinah Munawarah, ucapan yang pertama Rasulullah ucapkan, "Ya ayuhan nas as-salam." Wahai umat manusia, sebarkan salam. Wa'at'imut ta'am, jamulah makan. Orang dulu-dulu tuan-tuan suka menjamu orang makan di rumah dia. Seringkali buat majlis di rumah dia, baca Yasin sembahyang maghrib, jamu orang makan. Hari ni tak ada lidah. Dah tak ada lidah. Kalau ada kematian pun habis semua dihantar ke masjid bersurau. Rumah itu jadi tempat apa? Tempat tengok bola. Tak jamu dia orang makan. Wa'adimut ta'am, jamu orang makan. Kerana di dalam kitab Al-Askar, Imam Nawawi menyebutkan hadis yang mana di dalam syurga besok ada satu bilik yang Allah khaskan kepada orang yang suka jamu orang makan. Suka buat majlis kat rumah. Orang dulu kalau bulan Rabiul Awal ke bulan Rabiul Awal, tiap-tiap rumah baca kitab Bazanji, Al-Jannatu Alaimuha Sa'adul liman yusalli wa yusallim. Baca kitab tu. Tiap-tiap rumah baca dulu tuan-tuan. Masuk 12 Rabiul Awal, sembelih kambing, buat dekat surau. Dulu surau tarik Tuan Guru Haji Abdul Majid dulu. Sekarang dah tak ada libat. Rumah tempat orang tengok bola, tengok TV, tengok TikTok. Dah tak ada lagi zikir dalam rumah. Tak hidup dia dah. Kalau ada kematian, habis semua dihantar ke masjid, surau. Senang teh. Dia suruh orang tahlil, anak cucu tak bertahlil. Duduk di rumah. Jamu orang makan. Orang dulu suka jamu orang makan. Saya ingat induk saya hidup duduk Seremban. Dulu duduk Sungkap. Kampung saya Sungkap, Jemapuh tu. Oi Sanun kan. Lalu yang orang depan, dulu arwah Datin Hajah Rokiah yang merupakan isteri kepada Datuk Haji Mustafa yang merupakan kadi besar. Hari 9. Dia kalau buat makanan banyak, buat air banyak, lalu ada orang tepi jalan, "Oi, singgah tu makan." Macam tu panggil orang makan. Suka jamu orang makan, habis dipanggil orang makan. Kita orang datang suruh makan, nanti dia balik kan, baru kita keluar. La ilaha illallah. Orang dulu suka bagi orang makan. Apa ada semua dia keluar. Wa'adimut ta'am, jamulah makan. Bila saya mengajar kepada muslimat kuliah duha di Nilai Perdana, tiap hari Selasa saya mengajar kitab Syarah Safinuddin Najah, baca tentang hadis jamu makan ni. Minggu depan tu habis semua muslimat bawa makanan. Ada yang bawa kek, ada yang bawa kuih, ada yang bawa kangkung, bawa man-man, macam-macam diberi kat saya. Nangko pun ada. Sampai bila balik rumah, orang rumah saya tanya, "Awak ni pergi kuliah ke pergi pasar ni?"
Penuh dia makanan. Sebab yakin dengan hadis. Orang perempuan ni dia yakin kuat. Orang lelaki ni kurang sikit. Dia tahu fakat dia. Orang perempuan ni suka jamu orang makan. Jamu orang makan. Asbab daripada seseorang tu masuk syurga bukan kadang-kadang bukan sebab amalan dia dengan Allah. Tetapi hubungan dia dengan manusia. Kerana ini hubungan dengan manusia. Wa'atimut ta'am. Kemudiannya wasalul ilham. Iaitu hubungkan antara kamu itu dengan manusia. Silaturahim. Afsus salam. Sebarkan salam. Jumpa orang bagi salam. Jumpa orang bagi salam. Salam ini nama Allah. Yang Allah letak di muka bumi. Yang merupakan rahmat. Hari ini orang bagi salam pun dah tak ada oleh dah. Dah kurang. Atuk Wan pun tak nak lagi beri salam ke cucu bila bercucu nak balik pada kampung. Atuk pun dah pandai. Bye-bye, tata, flying kiss. Mana ada salam ni? Bagi salam ke cucu tu. Assalamualaikum. Nak balik. Atuk mau Wan pun dah pandai flying kiss dah. Flying kiss, atuk pun flying kiss. Wan, bye-bye, tata, flying kiss. Mana ada salam ni? Tak ada lagi salam dah. Patut ajar cucu tu bagi salam, atuk jawab salam. Kerana nak masuk dalam rumah. Itu sebab saya bacakan hadis la takhiran minal ma'ruf syai'a. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Takhir tuan-tuan. 2 minit dia lah. Salah seorang sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani ini setelah meninggal dunia datang Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Dia suruh Nabi pergi tengok jenazah Muawiyah ini. Sebab jenazahnya bukan di Madinah, di tempat lain. Dibentang sayap oleh Jibril alaihissalam bawa Rasulullah agar dapat melihat jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Yang mana disolatkan oleh 2 saf malaikat. 1 saf 70,000, 1 saf 70,000, 140,000 malaikat mensolatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Habis wayang Nabi tanya, apa yang dibaik oleh Muawiyah ni sampaikan macam tu martabatnya dapat? Kerana melazimkan membaca surah Al-Ikhlas. Tu ya, surah Al-Ikhlas. Kita kadang-kadang malu nak baca surah Al-Ikhlas. Yang Rasulullah setiap malam Jumaat membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ketika mengimami orang ramai dalam solat maghrib. Melazimkan malah surah Al-Ikhlas ini Rasulullah datang sahabat, ya Rasulullah, ni lepas PKP lah ya Rasulullah. Hidup aku ni meniaga pun tak jalan. Hidup aku miskin, fakir aku ni. Maka diajar oleh Nabi, sebelum kamu masuk ke dalam rumah, bagi salam kepada ahli rumah. Kalau tak ada orang pun kamu bagi salam. Kalau tak ada orang macam mana? Assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kamu baca surah Al-Ikhlas sekali, maka Allah akan kurniakan kepada kamu rezeki yang tidak disangka-sangka. Sahabat tadi amal. Kita beramal, tu yang saya kata tu ilmu yoko banyak. Tak percaya. Keyakinan tak ada. Seumpama Imam Bushri yang lumpuh, yang mengarang kitab Burdah, akhirnya bermimpi dengan Nabi SAW dan Rasulullah menyeliputi tubuhnya dengan burdah berwarna hijau. Burdah tu bahasa hadis, selendang maksudnya. Ketika bangun daripada tidur, selendang Rasulullah ada di tubuh badan Imam Bushri dan dia seolah-olah tak pernah kena lumpuh. Itu sebab orang penyakit lumpuh ini dibacakan burdah, buktinya banyak. Pernah dengar burdah tuan-tuan? Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khariqal kullihimi. Itu burdah yang ada 10 bab tentang cerita tentang Rasulullah yang boleh insya-Allah menyembuhkan penyakit lumpuh. Anak saya pecah kepala, aksiden keluar tempurung kepala dia. Anak bujang saya tanya mak kata. Pada tahun 2020 waktu tu PKP.
Keluar tumpung kepala ni tak sedar, lumpuh setengah badan. Hospital dah tak boleh buat apa, dia kata, tuan sediakan katil dekat rumah, katil hospital. Alhamdulillah katil tu diinfakkan oleh sahabat saya Ustaz Syarizan Daud Al-Qurabi. Sediakan katil, sediakan juga nurse yang merawat dia kerana dia minum, makan ikut tiup, masuk susu 4 jam sekali. Bukan orang kita boleh buat, nurse kena buat. Itu sebab saya terpaksa ambil nurse satu hari bayar RM360 satu hari sebab 24 jam nurse tu. Tapi mana datang duit? Infak daripada orang. Alhamdulillah. Tiap-tiap malam baca burdah. Saya jemput kawan saya baca burdah, buat maulid. Tak pernah lagi rumah orang sakit dia baca maulid, baca burdah. Orang sakit jarang tengok, insya-Allah lah, elok lah kau. Saya panggil kawan saya, baca burdah, pokok hajrah dalam rumah, jiran semua tengok. Baca maulid. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baca kitab maulid diibai. Sehingga kan tak sampai 2 bulan doktor kata paling tidak 3 tahun baru dia sembuh daripada, dan ingatan dia tu pun dia tak kenal kita. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, keberkatan selawat kepada Rasulullah SAW, kerana banyak menyebut nama Nabi itu merupakan keberkatan, Allah kurniakan kesembuhan kepada dia. Tak sampai 2 bulan doktor pun pening. Tak sampai 2 bulan doktor pun pening. Ini kekuasaan Allah berkat daripada menyebut nama Sayyidina Rasulullah SAW. Itu sebab saya kenduri kahwin anak saya dua-dua, saya bacakan qasidah, bacakan burdah. Sebab apa tuan-tuan? Kenduri yang paling ditakuti oleh orang, takut makanan tak cukup. Betul tak? Dan ini terbukti ketika saya dengan anak-anak saya dijemput untuk membacakan selawat dan qasidah. Jiran saya buat majlis, anak dia malam berinai, yang dia jemput 100 orang, tak ramai. Tapi disebabkan anak-anak dia orang jemputkan kawannya, menjadikan semua itu datang hampir 500 orang. Makanan dia order 100 orang. Tapi 500 orang tu dapat makan, makanan penuh lagi dekat buffet. Berkat selawat Nabi SAW. 2 kali saya kahwin anak saya, ramai datang tapi makanan cukup. Berkat daripada selawat baginda Nabi SAW. Itu sebab dalam kitab Mukasyafat Al-Qulub, Imam Al-Ghazali menyebutkan keselamatan pada jasad dengan mengurangkan makanan, keselamatan pada roh dengan mengurangkan dosa, keselamatan pada agama dengan banyak berselawat kepada khairul anam. Banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Kerana dialah tumpuan kita besok, yang kita di akhirat besok nak bertemu dengan Allah, perlu melalui baginda Nabi SAW. Yang menjaga di titian sirat, Rasulullah menyelamatkan kita dengan mendoakan kita. Yang jaga di talaga Khauf, di talaga Al-Kawthar, Rasulullah menjaga kita. Di titian mizan, Nabi tunggu kita. Di saat kita lemas di padang mahsyar, semua Nabi mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Rasulullah datang, analah, aku sanggup membantu kamu. Berkat daripada apa? Selawat. Mulai pada hari ini, basahkan lidah kita dengan berselawat kepada Nabi SAW. Dan di akhir zaman ini, ulama mengatakan orang yang tidak ada guru, tentang selawatlah yang menjadi guru kepada dia. Banyakkan berselawat. Banyakkan menyebut insan yang merupakan kekasih Allah itu Sayyidina Rasulullah SAW. Yang mana kita akan menghulurkan tangan kita besok, Rasulullah memaut pinggang kita, menyelamatkan kita daripada terjun ke dalam api neraka. Ma madda li khari khalqi yada ahadun illa wa bihi sa'ida walidhaka mardat tu ilaihi yadi wa bidha
lika kuntu minas su'ada. Tidak seorang pun yang menghulurkan tangan kepada sebaik-baik makhluk, itu Rasulullah, melainkan dia mendapat kebahagiaan. Hanyalah Rasulullah yang dapat menyelamatkan kita di akhirat besok. Itu sebab saya kata jangan bergantung pada amalan kita. Amalan kita penuh dengan riya, penuh dengan wujud, penuh dengan tidak keikhlasan kita kepada Allah SWT. Tetapi hanyalah kita berharapkan dengan adanya Sayyidina Rasulullah SAW yang membimbing kita, maka kita akan terselamat. Dan mana Rasulullah SAW itu juga akan mensyafaatkan kita di akhirat besok, walaupun kita itu melakukan dosa-dosa yang besar, kerana syafaat Nabi itu untuk umatnya yang melakukan dosa-dosa besar. Kerana Rasulullah bersabda, syafaati li ahlil kabairi ummati, syafaatku untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi itu dah tuan-tuan yang dapat saya sampaikan, walaupun tuan pengacara tadi kata terpulanglah pada saya nak cakap sampai pukul apa, saya dah tak berani cakap panjang-panjang dah. Sebab dulu di Masjid Alia Pulau Sebang saya dijemput untuk berceramah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memetangkan tentang kebatilan fahaman Syiah dan Wahabi, yang mana saya buat slide tu hampir patutnya 2 jam setengah saya kena menyampaikannya. Jadi saya tanya penganjur, tuan, sampai pukul berapa nak ceramah ni? Dia kata terpulang pada ustaz dah macam tadi lah. Terpulang pada ustaz dah. Jadi bila saya dah tinggi suara saya berceramah tu, tiba-tiba datang AJK, ulur khotbah kat saya. Ustaz minta berhenti 10.30. Minta saya berhenti 10.30. Saya pun umumkan pada jemaah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, pihak masjid, itu di masjid ketika tu, pihak penganjur masjid minta saya sambung sampai pukul 12.30 malam. Sebab apa saya cakap macam tu? Tadi saya dah tanya sampai pukul apa, dia tak nak cakap. Sebab saya rasa terhina. Sebab saya tak pernah tengok lagi era Fazira, Datuk M. Nasir, Datuk Hatan, Amy Mastura, David Armugam, tengah nyanyi, orang ulu khoteh suruh berhenti, belum pandai dah. Ustaz orang ulu khoteh suruh berhenti. Itu tak adil. Penyanyi tak ada orang ulu khoteh suruh berhenti. Walaupun penyanyi itu berhenti sekalipun, orang kata nak lagi. Ustaz disuruh berhenti. Kadang-kadang kat belakang tu buat. Disuruh berhenti. Kalau penyanyi itu berhenti, orang tak ada nak lagi. We want more. Tu dah. Kalau ustaz kat belakang dah AJK dah. Suruh kita berhenti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebab saya takut orang baik macam ni, lalu saya berhenti dah tuan. Jadi itulah yang antaranya. Ampun maaf daripada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat pada diri saya sendiri. Kalau ada terkasar bahasa kurang adabnya di hadapan tuan-tuan yang saya pandang lebih mulia daripada saya, mudah-mudahan Allah SWT berkati majlis kita, dan Allah SWT akan mencatat di akhirat besok sebagai satu ganjaran pahala untuk kita. Mudah-mudahan kita besok di akhirat besok juga akan bertemu dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita bertemu dengan Allah SWT dalam syurganya. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz di atas pencerahan pada malam ini. Walaupun panjang, tapi alhamdulillah masih lagi kita tegak-tegak lagi untuk mendengar kuliah beliau. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada student Ustaz adik ke Sorok pagi ini. Jadi untuk tanda penghargaan, saya mengucapkan yang berbahagia Datuk Penasihat untuk memberi perintah pada berbagai Ustaz untuk menerima jenah hati kita.
Terima kasih banyak-banyak Bang Syekh. Jazakallah. Salam terima kasih. Jadi sebelum kita sholat, saya maklumkan untuk majlis yang pertama di Surau Kampung Jawa pada 21 hari bulan 2 ini. Jadi dijumpalah tuan-tuan dan puan-puan hari kita lagi di Surau Kampung Jawa.